Okey, Malaysia hari ini kini kembali memang lain macam, lain betul dan kami pun berada dalam keadaan yang sangat-sangat selesa untuk kita nak berdiskusi pada pagi ini. Sebab apa? Sebab saya dan juga Nas Rahman duduk di atas kerusi yang sangat-sangat selesa. Ini nampak di kelainan di MHI pada pagi ini. Terima kasih kepada Ella Furniture. Bila duduk atas kerusi macam ni, bukan saja selesa kan, tapi gelak kita pun lain macam. Tu gelak 80-an ke gelak orang kaya? Gelak orang kaya. Oh, gelak orang kaya. Tak pasal dah. Okey, jadi seperti mana yang kita wawarkan tadi, kita nak bercakap tentang beras putih Malaysia Madani yang bakal diperkenalkan masih lagi dalam peringkat kajian dan juga diskusi di mana harga beras selepas ini mungkin kita dapat melihat 10 kg RM30 berbanding sebelum ini RM26 untuk 10 kg. Jadi itulah harga yang sepatutnya diwar-warkan oleh pengurusi Majlis Tindakan Negara Kos Sara Hidup. Tapi nampaknya keputusan harus diwawarkan semalam, tertunda kepada 20 Mac 2024 dan ini menggambarkan betapa pentingnya isu ini difahami oleh masyarakat. Kalau kita bacakan sikitlah di berita harian, memaparkan bahawa PM kita Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberi tempoh sehingga 20 Mac depan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta NAKOL untuk memutamatkan isu berkaitan harga padi dan beras negara. Dan seperti mana yang saya katakan di awalnya tadi tu, untuk menyimbangilah antara kita sebagai pengguna dan juga kepada pesawah-pesawah. Tepat sekali. Jadi bagaimana kita dengarkan penjelasan daripada Majlis Tindakan Negara Kos Sara Hidup sendiri tentang isu beras putih Madani. Saksikan. Beras merupakan makanan ruji utama rakyat Malaysia dengan purata pemakanan nasi 80 kg setahun. Meskipun permintaan beras dalam negara adalah tinggi, namun penghasilan beras tempatan tidak mampu menanggung keseluruhan permintaan dan terpaksa diimport selebihnya dari India, Thailand, Vietnam dan Kemboja. Bagi membantu rakyat berbelanja dengan harga yang munasabah, harga siling bagi 10 kg beras tempatan telah ditetapkan pada kadar RM26. Menyedari hakikat kos sara hidup yang tinggi, kerajaan menganjurkan program jualan termurah Madani, barangan basah dan kering di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tanjung Karang, Selangor seawal jam 8 pagi semalam. Program tersebut memfokuskan kepada penawaran produk makanan asas utama seperti ayam, daging, sayur-sayuran serta barang kawalan dan runcit yang dijual pada harga murah. Bukan sahaja jauh berbeza dengan harga pasaran, malah kebanyakan produk dan bahan mentah masih segar dan berkualiti. Kelihatan orang ramai tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan, termasuk mendapatkan stok beras dengan harga yang lebih jimat. Baru-baru ini, isu beras kembali menjadi topik bualan hangat selepas pengumuman yang dibuat oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Menangani Harga Makanan dan Kos Sara Hidup, Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal pada 14 Februari lalu yang mengejutkan banyak pihak. Menurut beliau, beras putih Malaysia Madani diperkenalkan sebagai kategori tunggal bagi menggantikan kategori beras putih tempatan dan import di pasaran bermula 1 Mac. Harga siling tunggal beras ditetapkan pada RM30 bagi setiap 10 kg, RM15.50 bagi 5 kg dan RM3.50 sekilogram. Ketetapan tersebut dibuat selepas mengambil kira tiada kenaikan harga beras putih selama 18 tahun dan kenaikan mendadak harga beras import susulan langkah India sebagai pengeksport beras putih utama dunia mengambil keputusan drastik untuk memberhentikan jualan beras di pasaran dunia. Namun pengumuman itu jelas bercanggah dengan kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu yang menjelaskan masih tiada sebarang keputusan yang dibuat oleh kerajaan sekaligus menimbulkan persoalan dan kekeliruan orang ramai. Tidak berdiam diri, Datuk Syed Abu Hussein tampil menjelaskan tindakannya yang dibuat bersandarkan tanggungjawab menyeluruh yang dicapai bersama kalangan pemain industri. Dalam keadaan sebelum saya buat pengumuman, dalam tempoh 6 bulan itu, daripada 1 September, bila BENAS mengumumkan kenaikan harga beras putih import kepada RM3,200. Ketika itu, harga beras import putih melambung tinggi dalam kampik 10 kilo kepada RM40 ke atas. Malangnya, dalam masa yang sama, beras putih tempatan sepatutnya berada di pasaran. Tetapi beras putih tempatan yang diaktakan, yang diperaturannya pada harga RM26 sekampik tak ada.
Jadi bila saya cadangkan itu, saya nak supaya benda ini dilaksanakan dengan segera. Saya buat pengumuman ialah untuk mengejutkan semua pihak. Semua pihak supaya cepat bertindak kerana rakyat sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi, khususnya makanan ruji. Jadi itulah rasionalnya bila diletakkan pada RM30, bermakna rakyat keseluruhannya tidak lagi membeli pada harga 40, dah kurang 10. Pesawah, peniaga dia dah ada dia punya margin masing-masing. Kita naikkan sikit, maknanya pesawah mungkin dapat margin yang lebih sikit. Pengilang akan beli pada harga yang lebih sikit. Jadi ini adalah konsep comprehensive responsibility. I'm pushing. Sebab kalau menunggu pada 20 hari bulan, saya faham concern yang amat beramat Perdana Menteri. Jadi kalau kita tak buat immediate, 1 hari bulan ni, bermakna lambatlah. Pada saya pendekatan yang boleh buat, kuat kuasakan 1 hari bulan, the rest of agency ambil tindakan masing-masing dan laksanakan. Dia hanya keputusan saja sekarang ni. Kalau kerajaan buat keputusan sebab struktur saya dah ada semua. Saya dah bincang dengan semua stakeholder. Kerajaan umumkan, the whole industry will be adjusted. Jadi ini akan menjadi harmonikan balik dia punya ekosistem. Perancangan yang rapi serta kajian yang mendalam wajar dilakukan oleh kerajaan jika benar-benar mahu melaksanakan projek ini bagi mengelak daripada wujudnya lompong dan kekurangan dalam pelaksanaannya kelak. Isu yang kita harus cakna kepada sang suami di luar sana yang selalu war-warkan siapa yang beli beras kat rumah. Tahu tak berapa beras kita beli tapi tahu tak harga berapa. Jadi mengikut Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, harga ditetapkan RM2.60 untuk beras tempatan. Yang warna ungu itulah. Tapi kerana saya pun dah cuba di kedai runcit, memang susah nak cari. Memang susah lah kan pergi ke mana-mana susah nak cari kan. Tapi itulah dia. Ramai juga antara pengguna ataupun rakyat ni kadang-kadang mereka ni tidak nak memilih beras apa sekalipun, jenis beras apa sekalipun. Yang paling penting mereka cari yang paling murah untuk mereka untuk makan hidup sisi keluarga kan. Sebab beras ni makan hari-hari kan. Okey, jadi untuk berpakaikan tentang beras putih Malaysia Madani, saya rasa antara orang yang saya rasa tak sabar-sabar lagi untuk bercakap tentang perkara ini. Memang Arif. Kita nak bersama dengan Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Pengerusi Kluster Keterjaminan Makanan Majlis Perundingan Melayu. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih datang. Alhamdulillah. Jadi Tuan Syed bersama kita tadi melihat bingkisan kita dan juga luahan hati daripada NGO, Persatuan Pengguna dan juga orang ramai di luar sana. RM2.60 dinaikkan harga RM3.50 sekilo, RM30 satu kampit 10 kilo. Jadi mungkin pendapat Tuan Syed secara amnya dahulu. Where do you stand? Silakan. Terima kasih Nas dan Fazli ya. Ya betul. I'm a very patient man. Saya ni orang yang sabar. Very patient. Sabar. Kita semua pun very sabar. Karena yang ini bukannya, this is a very serious issue sebenarnya. But we've been patient lama dah. This issue has been going on for 18 years. Lama sangat. You know, bukannya overdue. Government punya decision ni, tapi about time lah to do it now. And I think with this new government ni, PMX is doing the right thing to make sure everybody goes to the drawing board and come back, buat benda ni balik. 20th March I think is we were expecting hari Jumaat itu dah ada decision, tapi since he wants everybody to go back, but I think 20th March ni you'll have some very good decisions made by the government. Personally, that's my feeling lah ya. The other thing is bila tadi kita duk tengok pengurusi Nakol dan juga Menteri Pertanian tu, I think sama pun they are both right. In terms of governance, memanglah Kementerian Pertanian yang decide. Through Akta 522 tu, harga, stockpile, policy, penguasaan semua bawah kementerian, bukan bawah Nakol. Tapi pengurusi Nakol is also right. Bila dia libat urus dengan the whole industry itu, I think he has done something good. And he's jolted. Dia kata tadi, dia pun sebut tadi mengejut. Saya pun paksa buat benda ni mengejut. Dia kata kalau kita pun terkejut. Sebab nak atasi kos sara hidup ni, dia kena lakukan dengan pantas. Betul. Because that, I think he's looking at the whole basket. Not just rice. Kadang kita ni distracted. Distracted.
Tengok beras. Kita forget beras pun ada padi. You have to come from padi kan. Don't forget the farmers. And the rice millers and the wholesale. Tapi kita pun ada ayam, ikan, sayur. These are all major grocery item kan. I make it a point myself to go and buy groceries now. 3 years ago dah start macam COVID tu kan. Nak tahu harga. But I think harga ayam, harga ikan is more volatile than padi. Sebenarnya and padi ni dia punya increase yang kita tengok tu walaupun nampak macam dahsyat kan, but it's actually saya pergi 5 hypermarket in the last 5 months tak jumpa pun beras Berungu kita lah. tempatan ni. Beras tempatan kita tak ada pun. Ya adalah Pharma Mix dia punya Agro Madani tu. You find ada. Kadang PKPS buat Selangor. Sangat kurang. Tapi sangat kurang. Kita pergi dah habis. Kadang dah hypermarket kita pergi pun dia ada, dia orang hantar 100 kampit habis. Kita pergi memang tak ada lah. Ada tapi it's not serving everybody lah. Jadi saya nak tanya, adakah ni bermakna beras ungu yang label ungu tu dan juga beras label biru muda ni dah tak ada lagi lah, maknanya dia tak campur lagi beras tempatan dengan beras import. Adakah ini benar? Honestly lah, this practice ni saya rasa lah, in my case, it's all about profitability and feasibility of the industry. Kan? June 16 last year, I remember that one. Very important date to me also. But I remember that date. There was a letter signed by the Ketua Pengarah Kawaslia. Harga rice mill berapa, harga wholesale berapa, harga retail berapa. Honestly, that prices don't apply now. Dah tak boleh pakai. RM2,250 harga rice mill kepada wholesale. Wholesale kepada retail is 2540. Mana dapat? No, the rice millers are buying from the farmers at 1,006, 1,007, 1,008, that range. Kalau you convert pun, tukar pun, at the end of the day dah harga dah sampai dekat retail pun, the wholesaler yang nak pack ni pun is already about 3,002. Dah sama dengan harga import. RM3.20 sekilo lah begitu. So when bila dia buat sales price tu at retail, you're looking at 36 to 39 already. Okay, itulah costing dia ya, kalau kita cakap pasal import. Campur. Mix it up. Okay. So bila kita pergi, honestly, kita pun dapat test. I think if you go back, you look at beras tempatan, beras import. Tengok, you cannot find the difference. The only thing you can see is broken rice punya content. 5 ke 10% ke 15%, you can roughly gauge berapa banyak kan. Tapi siapa But nak beli there's no difference. I will say many times, there's no difference. You look at it, bila masak pun sama je. At the end of the day. Benda ni dah normal. That is one of the reasons why this was taken into consideration when beras putih Madani was bukan first time. Dulu ada beras nasional. 2014 itulah, we had 2011 2014 ada beras nasional they want to introduce. Tapi kali ini kita nak buat beras Madani. Kalau if you cannot tell the difference, tak boleh nampak perbezaan beras tempatan dengan beras import pun. Dia dah homogeneous kan. Homogeneity dah ada dalam tu. Dan quality. Why do you want to have different labels? Mungkin Labelling Act jatuh bawah KPDN lah. But the rest comes under pricing semua bawah Kementerian Pertanian. But if there's no difference, buat satu je lah. Then if you want to go on pricing differential, tu maybe you go the 5%, 10%, 15%. Itu je lah. 5 hingga 15%. Yes, okay, and I think kita pun dah normal. Harga beras ni dah normal daripada kita. I think you pun beli harga sama kan. Tapi masyarakat ni ada yang kata normal. Tapi kalau kita cakap dengan semua penonton-penonton kita dari setiap lapisan ekonomi, mungkin small price hike can make a big difference. Betul lah. Tapi itulah dia. Tanya dari segi sekarang kewajarannya kerajaan sekarang ni, waktu sekarang ni, kita tahu sekarang ni semua orang duk bercakap tentang kos hidup, nilai mata wang dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama juga kerajaan sekarang ni nak memperkenalkan dengan harga yang lain ni. Adakah ianya sikit sebanyak mengganggu-gugat, memberi bebanan kepada rakyat? Dalam masa sama juga kita tahu bahawa golongan pesawat ni pun dia nak naikkan juga dia punya pendapatan. Yang ni highly regulated industry. Highly subsidized industry. Tak banyak ruang nak.
Tapi kalau if you cannot make money, pesawat tak boleh buat duit, wholesalers and retailers and the rice millers tak boleh buat. Jadi industry will collapse. Dan kalau nak bergantung kepada subsidi juga, Yeah, memang what do tidak you want? You nak food security or you want price security? Affordability or availability? Yang mana satu? Which is also part of the definition of food security worldwide. And this industry is not local. This industry is global. Jadi kalau kita cerita tentang subsidi, kalau kita nak tengok tentang kebajikan semua stakeholder atau pemegang taruh throughout the supply chain, kalau kita lihat kepada petani-petani kita 1,600 seperti Tuan katakan sebentar tadi, mungkin subsidi kita 210 juta setahun untuk beras dalam tahun 2022 begitu. Jadi dalam tambahlah 500 sikit, dah dapat dah 2,100. Adakah ini masih tidak cukup untuk petani-petani kita? No, even at 1,600, 1,700 pun, the farmers, their income every month is about 600, 700. And most of them are part-time. Kalau kira kos dengan baja dan sebagainya, It's all subsidized. semuanya disubsidi Yeah, the juga subsidies help the farmers a lot. Tak, kita kena bear in mind, rice ni kita very thin, dia punya trading worldwide ni tak banyak. You produce a lot of rice tapi yang traded worldwide ni tak banyak. Okay. So everybody nak fight Semua for the same. pegang stok mereka sendiri. So no, it's thinly traded. You have to fight in the market for your, kena dapat supply tu kena fight. And bernas pun is in the market to fight nak dapat kita punya jaminan beras kan. Tapi but I think with the new gelombang ni, Kementerian Pertanian punya gelombang yang ada 12 inisiatif ni, kena implement lah. They have to implement. Cakap serupa bikin lah. Political will lah. Political will to do it lah. Finally it has to be done lah. With this new government, I think they have to do it lah. Okay, alright. Dia kata benih baru. Benih baru ni dah 3 years ago Indonesia dah buat dah. You can plant 3 times a year. Harvest. 6 years. 6 musim dalam 2 tahun. Not 5. 6. Jadi kita haruskan rakyat Malaysia ni, dan Fazli dengan saya hadapi hakikat bahawa price dia akan naik lah. Kan? Kita harapkanlah. Kita harapkanlah untuk petani-petani kita. I really want to say this before I go. You have to weigh consumers ke farmers. At this moment, with the conditions that you have worldwide, globally, like not just rice, semua. You have to weigh in the farmers with a bit more weightage. Kita kena jaga farmers kita rather than the consumer. Kalau tidak, we don't have. Saya nak dengar Tuan Syed punya komen. Ini daripada Nakul. Dia punya antara show yang telah pun dibentangkan untuk nak menangani polemik inilah. Antaranya adalah penggunaan stok penimbal beras negara yang ketika ini melebihi 290,000 tan, nak membantu nak menstabilkan harga dan juga untuk nak dapatkan bekalan beras putih tempatan ini. Dan walaupun kita lihat untuk show ini digunakan waktu kecemasan sahaja. Jadi super beritahu bahawa terdapat kewajaran kerajaan untuk nak mempertimbangkan cara itu. Dengan Tuan? It's supply and demand. Question is supply and demand. You increase, you release the stockpile. Of course, the supply will be a lot in the market. And then you of course you can maintain supply and demand. Supply banyak, demand turun. But you must bear in mind, demand is not going down, demand is always going up. And supply is that much only kita ada. Every year demand is increasing, supply tak cukup. Worldwide sama. Jadi apa yang kita nampak di sini daripada sudut pandangan kerajaan Madani, daripada kita gunakan duit kita untuk subsidi dan juga untuk beli beras daripada orang lain untuk beri makan kepada rakyat kita sendiri, apa kata kita gunakan duit itu untuk kita perkasakan petani-petani kita, untuk kita keluarkan beras yang cukup untuk negara kita. Setakat ini hanya 60%. 6 daripada 10 rakyat Malaysia saja yang dapat merasai beras tempatan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syed Zikri, Syed Hassan Shahabuddin. Teruskan usaha untuk kita caknakan isu. Thank you very much, Tuan Syed. Okey, Tuan Syed, terima kasih banyak. Okey, jadi kita sama-sama nantikan pengumuman yang akan dibuat daripada pihak kerajaan sendiri kan untuk pelaksanaan untuk kita nak memperkenalkan beras putih Madani ini bagi menggantikan beras putih tempatan dan juga beras import. Untuk kesejahteraan, apa kata kita bersedia untuk ikat perut, insya-Allah. RM30 itu untuk kesejahteraan setiap lapisan ekonomi kita. Ya, betul. Okey, kita berhenti pada seketika dan lepas ini kita nak bercakap pula tentang satu perkara ini, iaitu kita nak memperkasakan Bumi Putra, iaitu Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024. Jadi anda jangan